Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambat kasih dan sekalung budi buat Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang berkarisma, barisan pensyarah dan penonton yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, saya Syazwani binti Hisham akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Hilangnya Permata. Di dalam sebuah kampung tinggallah seorang ibu tunggal yang bernama Maksum bersama anak sulungnya Siti. Siti berusia 35 tahun dan merupakan kakak sulung kepada 3 orang adik-beradik. Walaupun sudah beranjak usia, Siti masih taksub dengan dunia luar sehingga sanggup meninggalkan ibunya seorang diri tanpa sesiapa pun menjaganya. Siti merasakan dirinya tertekan kerana terpaksa tinggal di kampung untuk menjaga ibunya. Oleh kerana itu, dia menjadikan itu alasan untuk dia terus berfoya-foya dan mengabaikan tanggungjawabnya. Semakin hari, Siti semakin kerap keluar rumah bersama teman lelakinya sehingga mengabaikan ibunya yang sedang sakit di rumah. Waktu pun terus berlalu dan Siti melihat jam di tangan kirinya sudah menunjukkan jam 9 malam. Dia teringat akan temu janjinya bersama teman lelakinya dan terus bersiap. Ibu, Siti nak keluar sekejap. Ibu tak payah sibuk nak telefon Siti. Siti tak suka diganggu. Pesan Siti kepada ibunya sambil membetulkan tudungnya. Takkanlah setiap hari nak keluar. Ibu sakit nak. Ibu dah tak larat. Balas ibunya sambil terbatuk-batuk. Tak payah nak mengada-ngada. Makan je buat atas meja tu. Tunggu je Siti balik. Balas Siti sambil bergegas keluar dari rumah. Di keheningan malam, Maksum terpaksa bersendirian untuk menggagahkan diri walaupun dirinya sedang terlantar sakit. Malam pun kian larut, Maksum pun tertidur. Maksum yang kebiasaannya bangun awal terbangun dan menyedari jam di dinding menunjukkan sudah pukul 4 pagi. Dia menyadari anak sulungnya masih belum pulang. Batuk Maksum pun semakin hari semakin melarat. Dan pada pagi tersebut, dia mula batuk berdarah dan hampir tidak sedarkan diri. Dia hanya dapat bertahan untuk menghubungi anak sulungnya, Siti. Tetapi dia teringat akan pesanan Siti yang berpesan untuk tidak mengganggunya semasa dia berada di luar. Maksum pun memberhentikan niatnya, lalu segera menelefon anak keduanya, iaitu Amir. Dan dia berharap agar Amir dapat menolongnya dengan segera. Tetapi Amir tidak menghiraukan panggilan ibunya kerana terlampau mabuk akibat minum minuman keras. Amir merupakan anak kedua Maksum. Setelah menjadi graduan perbankan dan kewangan, dia berjaya bekerja sebagai pegawai bank di bandar. Walau bagaimanapun, Amir selalu sibuk sehingga lupa menjenguk ibunya di kampung. Hari demi hari, beban kerja Amir semakin berat. Lalu ini menyebabkan Amir selalu tertekan dan lebih suka menghabiskan waktu malamnya daripada berehat untuk pergi berfoya-foya dan mabuk. Maksum pun segera menghubungi anak bongsunya iaitu Aisyah yang kini belajar di sebuah institusi di bandar dan berharap bahawa anak bongsunya itulah harapan terakhirnya. Tetapi Aisyah sangat leka dengan permainan video di telefon pintarnya, lalu sengaja mengabaikan panggilan telefon ibunya. Ish! Ibu ni asyik telefon saja. Kacau Aisyah nak main game. Rungun Aisyah sambil menolak panggilan telefon ibunya. Maksum sempat meninggalkan pesanan terakhir kepada anak sulungnya dengan meminta maaf atas segala kesilapannya selama menjadi seorang ibu. Setelah Maksum menekan butang hantar, Maksum terus tidak sedarkan diri. Beberapa jam kemudian, Siti yang tidak mengetahui keadaan ibunya yang tidak sedarkan diri di bilik, akhirnya pulang dengan hati yang gembira. Setiba sahaja Siti di bilik ibunya, alangkah terkejutnya dia melihat ibunya yang tidak sedarkan diri. Dia berusaha untuk mengejutkan ibunya, tetapi ibunya tidak memberi apa-apa respon. Siti terus menghubungi ambulan dan terus menghantar ibunya ke hospital. Pada keesokan harinya, perasaan yang hiba menyelubungi ruangan rumah Siti. Siti pun balik ke rumah dengan keadaan yang tidak bermaya. Ibunya, Maksum, telah pergi untuk selama-lamanya.
Siti pun menggapai telefon bimbitnya untuk memberitahu berita sedih ini kepada adik-beradiknya lain. Lalu menyedari mesej yang dihantar oleh ibunya, menyatakan ibu minta maaf. Dia menangis teresak-esak, menyesal akan perbuatannya, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Adik-beradiknya yang lain juga turut berasa sedih dan menangis setelah mendapat berita itu. Mereka berasa kesal kerana terlalu ego dan pentingkan diri. Akhirnya kehilangan insan yang berharga, iaitu pemata hati mereka. Hiburan melampau merosakkan diri. 1000 penyesalan tiada erti. Sayangi ibu, kasihnya abadi, agar tidak menyesal di kemudian hari. Pengajaran kita pada hari ini ialah, sewaktu kita sibuk dengan urusan luar dan hiburan luar, ingatlah, ibulah insan yang selalu berusaha untuk kita, sehingga kita dapat menjadi seorang insan yang berguna di masa depan. Oleh itu, sebagai seorang anak, kita haruslah menyayangi dan menghargai insan yang bernama ibu. Jadilah seseorang yang berguna dan mampu membalas jasa ibu bapa. Tanpa restu dan kasih sayang seorang ibu, siapalah kita? Hilangnya ibu seperti hilangnya permata. Sesungguhnya ibu itu sangat berharga.